Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama membuka majlis kita untuk membaca kitab Qisas An-Nabiyyin, Qisasun Nabiyyin, menceritakan kisah para nabi yang dikarang oleh Syekh Ali Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Mari kita sama-sama membuka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan membaca kitab, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang hadirin yang melihat, tuan-tuan yang berada di masjid, di Masjid Al-Zubair, sebelum kita membaca kitab, mari kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tempatkan kita di syurga nanti insya-Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton yang melihat, insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan, kita akan sambung pengajian kita atau cerita kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana sebelum ni kita telah menceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengajak ayahnya, kaumnya dan raja untuk beriman pada Allah Ta'ala, tapi mereka enggan dan mereka menghukum Nabi Ibrahim AS dengan mencampakkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan nabinya, iaitu Nabi Ibrahim AS daripada api, yang mana dari segi fikiran kita api itu membakar, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan api untuk tidak membakar Nabi Ibrahim AS, bahkan menyelamatkan Nabi Ibrahim AS daripada hancur dan terbakar. Tuan-tuan yang mulia, selepas kejadian ataupun peristiwa itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim terus memberi ataupun menceritakan yang mana untuk mengajak para kaumnya, raja dan ayahnya dan keluarganya untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tersambung tajuk yang ke-11 yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi rahimahullah taala. Tajuk yang ke-11, Da'watul Walidi. Da'watul Walidi, yakni berdakwahlah Nabi Ibrahim alaihissalam akan ayahnya. Wa arada Ibrahim ayyadu walidahu aidan. Ketika mana, tuan-tuan yang dimuliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam bila mana dia pulang daripada berjumpa dengan raja, dia hendak berdakwah kepada ayahnya juga dan mengajak ayahnya untuk beriman
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui tuan-tuan yang muliakan, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar dan membuat berhala, menyembah berhala dan meminta kepada berhala, tuan-tuan yang dimuliakan. Jadi di sini tajuk dia iaitu dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Faqala lahu, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yang mana Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala firman dalam suratul Maryam ayat 42, tuan-tuan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Sadaqallahul azim. Maksudnya tuan-tuan yang mulia, apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran suratul Maryam ayat 42, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku yang tercinta, lima ta'budu, kenapakah kamu hendak menyembah ma la yasma'u, akan perkara yakni berhala, tuan-tuan yang mulia, yang tak boleh mendengar, kata Nabi Ibrahim, wala yubsiru, tak boleh melihat. Walima ta'budu ma la yanfa', dan kenapa wahai ayahku kamu hendak menyembah akan perkara ataupun berhala yang tak boleh nak bagi manfaat, wala yadurru, dan tak boleh bagi mudarat. Lalu apa, tuan-tuan yang mulia, kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sambung dalam suratul Maryam ayat 44, yang mana Nabi Ibrahim berkata, ya abati, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Maryam ayat 44, ya abati la ta'budis syaitan. Sadaqallahul azim. Apa yang dikatakan tuan-tuan dia? Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, la, janganlah kamu ta'budis syaitan, kamu menyembah akan syaitan, yakni mengikut hawa nafsu, tuan-tuan yang mulia. Bila mana menyembah mengikut hawa nafsu, mengikut akal fikiran kita, tuan-tuan yang mulia, apa yang kita turuti, sesungguhnya kita telah mengikut hawa nafsu, dan hawa nafsu kita lebih berlandaskan kepada syaitan, tuan-tuan yang mulia. Jadi di sini nak menyebut, kata tuan-tuan yang mulia, kalau kita gunakan akal kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya apa yang Allah Taala jadikan, Allah Ta'ala perintahkan kita percaya, insya-Allah tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita melebihi daripada malaikat, tuan-tuan yang mulia. Kalau jika mana kita ni, tuan-tuan yang mulia, mengikut hawa nafsu, akal fikiran kita melanggar segala peraturan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia, martabat kita lebih jatuh daripada binatang, tuan-tuan yang mulia, yang mana Allah Ta'ala telah sebutkan dalam surah, dalam Al-Quran, jika mana akal fikiran manusia tidak digunakan dengan elok, maka kita ni, tuan-tuan yang mulia, lebih hina daripada binatang, kal bahaim. Boleh cari, tuan-tuan yang mulia. Nak kata apa? Manusia ada akal fikiran, gunakan dengan seeloknya. Kalau tak guna dengan seeloknya, lebih hina, lebih keji daripada binatang, tuan-tuan yang mulia. Ini dia manusia yang mana Allah Ta'ala ciptakan. Kalau kita guna akal fikiran kita untuk percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita melebihi daripada malaikat. Bahkan bagi orang yang berilmu, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala muliakan sangat-sangat. Yakni apa kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Tu tuan-tuan yang mulia, itu di kalangan manusia, bukan di kalangan jin ataupun di kalangan malaikat, tuan-tuan yang mulia. Yang mana Nabi mafhumnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama yakni orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi, di bawah martabat daripada nabi, tuan-tuan yang mulia, tinggi daripada malaikat, tuan-tuan yang muliakan. Bila mana kita menggunakan akal kita untuk percaya, kita gunakan akal kita untuk kebaikan yang, tuan-tuan yang mulia. Jadi apa yang telah disambung, apa yang telah diperkatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, supaya ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sambung, ya abati, wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, u'budir rahman, sembahlah
akan Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tu dia tuan-tuan. Bila mana Nabi Ibrahim mengajak ayahnya tuan-tuan yang mulia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak kepada kebaikan, dah cerita tentang logik akalnya kan, bahawa berhala tak boleh nak beri manfaat, bahkan tidak boleh memberi mudarat, tidak bergerak dan sebagainya, tak boleh nak bercakap. Nabi Ibrahim dah guna dalil akal, dalil naqli dan sebagainya tuan-tuan yang mulia. Tetap juga apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia bila Nabi Ibrahim beri nasihat, wa ghadiba walidu Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah, apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Ayahnya wa ghadiba, marah, walidu Ibrahim, telah marahlah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Wa qala, dan berkatalah ayahnya Ibrahim, ana adribuk, saya akan pukul kamu wahai Ibrahim. Fatrukni, dan ayahnya meminta tuan-tuan yang mulia, fatrukni, tinggalkan aku, wala taqul syai'an, dan berkata kepada Nabi Ibrahim, jangan kamu kata sesuatu pun, sepatah pun, cepat pergi. Tu tuan-tuan yang mulia. Bagaimanakah reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan yang mulia bila dimarahi oleh ayahnya? Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia mengajak ayahnya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan ayahnya marah dan ingin memukul beliau dan memerintahkan untuk tinggalkan ayahnya bersendirian. Wala taqul syai'an, dan tidaklah kamu wahai Ibrahim bercakap sepatah pun. Wa kana Ibrahim, apa yang berlaku tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana Nabi Ibrahim alaihi salam dimarahi, apa yang berlaku? Wa kana Ibrahim haliman. Ini dia tuan-tuan yang mulia, yang patut kita ajarkan dalam diri kita sebagai seorang anak, maupun saya dan tuan-tuan yang melihat, para hadirin yang melihat di rumah, bila mana kita dimarahi oleh kedua ibu bapa kita, kalau kita ambil daripada sifat Nabi SAW, ataupun kita ambil sunnah daripada Nabi Ibrahim AS, apa yang berlaku apabila beliau dimarah oleh ayahnya Azar, apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Wa kana Ibrahimu haliman, Nabi Ibrahim dalam keadaan sabar, tabah dan lemah lembut dalam dirinya. Faqala liwalidihi, maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maryam ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaik. Sadaqallahul azim. Nabi Ibrahim kata apa tuan-tuan yang mulia? Katanya pada ayahnya bila mana dimarahi dan diugut untuk dipukul dan disuruh untuk tinggalkan ayahnya, dan mana ayahnya berkata kepada Nabi Ibrahim, janganlah kamu bercakap sepatah pun. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dengan kata tuan-tuan yang mulia, salamun alaik, yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Maryam ayat 47. Apa maksudnya tuan-tuan yang mulia? Sejahteralah atas kamu wahai ayahku. Ini dia tuan-tuan yang mulia, sifat seorang anak yang wajib kita ikut, yang mana kita ikut sunnah Nabi Ibrahim AS. Bila mana dimarahi oleh ayah, kita senyap, kita beredar dengan elok maupun perkara yang baik walaupun tidak baik tuan-tuan yang mulia. Ini yang patut diajarkan dalam kehidupan kita tuan-tuan yang mulia. Jangan kita meninggi suara di hadapan kedua ibu bapa kita. Tambahan lagi guru-guru kita tuan-tuan yang mulia, bila mana mereka berbicara, ini salah satu adab yang mana hilang hari ini. Bila mana ayah ibu marah, anak-anak menjawab tuan-tuan yang mulia. Na'udzubillah. Jauhkanlah dari sifat yang begitu tuan-tuan yang mulia. Tanamkan sifat anak-anak kita, bila mana dimarahi mereka senyap. Kerana apa tuan-tuan yang mulia? Bila kita marah, kita dah biasa dengar dah orang yang marah ini
Marah ini daripada syaitan. Sesungguhnya marah ini sifatnya api. Jadi bagaimana hendak memadamkan api tersebut, tuan-tuan yang mulia, iaitu dengan air. Bagaimana? Dengan minum air, ataupun duduk, ataupun berwuduk dan sebagainya, tuan-tuan yang mulia, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila mana Nabi Ibrahim AS dimarahi oleh ayahnya, waqala lahu, maka kata Nabi Ibrahim dengan sopan santun, tuan-tuan yang mulia, dia kata, ana azhabu min huna, saya akan pergi dari sini wahai ayahku, wa ad'u rabbi, dan saya akan mengajak mereka yakni dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim ialah kaumnya, rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'assafa Ibrahimu jiddan, bila mana Nabi Ibrahim berkata yang demikian, hendak pergi daripada rumah ataupun keluar daripada rumah ataupun tidak pulang lagi, kata Nabi Ibrahim, dia akan mengajak kaum-kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa, tuan-tuan yang mulia? Bagaimana reaksi Nabi Ibrahim AS? Wa ta'assafa Ibrahimu jiddan, Nabi Ibrahim, tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan kekecewaan yang sangat-sangat jiddan. Wa arada an yadhhaba ila baladin akhar, bila mana dia keluar daripada rumah, dia mau pergi daripada kediamannya. Wa arada an yadhhaba ila baladin akhar, dia berhajat untuk pergi ke ila baladin akhar, negeri lain. Wa ya'budu rabbah, yang mana negeri tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uwan nas, dan dia juga ingin mengajak manusia-manusia, kaum-kaumnya, kembali ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, tuan-tuan yang mulia, dakwah, kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Sambung kisah yang ke-12 yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Hasani An-Nadwi. Tajuk yang ke-12 ialah ila Makkah. Ila Makkah. Tajuk yang ke-12 menceritakan kisah Nabi Ibrahim lagi, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ila Makkah, ke Mekah, tuan-tuan yang mulia. Wa ghadiba qaumu Ibrahim, ketika mana kaum Nabi Ibrahim alaihissalam marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ghadibal maliku, dan marahlah orang raja. Wa ghadiba walidu Ibrahim, dan ayahnya juga marah. Nak cerita kata, tuan-tuan yang mulia, kaum Nabi Ibrahim marah, raja marah, ayah dia marah, tuan-tuan yang mulia. Jadi Nabi Ibrahim hendak membawa diri. Wa arada Ibrahim, berkehendaklah Nabi Ibrahim an yusafira, bermusafir ila baladin akhar, dia nak pergi bermusafir ke negeri yang lain. Wa ya'budu fihi lah, dan dia hendak mencari satu negeri yang mana menyembah Allah Ta'ala. Wa yad'uwan nasa ilallah, dan dia hendak mengajak manusia-manusia kembali kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Wa kharaja Ibrahim min baladihi, ketika mana Nabi Ibrahim AS keluar daripada negerinya, tuan-tuan yang dimuliakan. Wa wadda'a walidahu, wa wadda'a walidahu. Ini, tuan-tuan yang mulia, bila mana kita ni sebagai seorang anak, tuan-tuan yang mulia, hendak keluar rumah, kita mempunyai ayah dan ibu kita. Ayah dia tadi menyuruh Nabi Ibrahim AS untuk tinggalkan ayahnya. Nabi Ibrahim ketika mana dia meninggalkan rumahnya, wa wadda'a walidahu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dengan, tuan-tuan yang mulia, dengan sopan santun, salam kepada ayah ibu. Ini salah satu adab yang, tuan-tuan yang mulia, kalau diamalkan, insya-Allah mendapat sunnah, pahala mengikut sunnah Nabi Ibrahim AS. Wa qasada Ibrahimu Makkah, dan tujuan Nabi Ibrahim bila mana dia keluar daripada rumah, berjumpa dengan ayahnya, mengucapkan selamat tinggal, tuan-tuan yang mulia, dia nak pergi mana? Wa qasada Ibrahimu Makkah, dia nak pergi ke Mekah, tuan-tuan yang mulia. Wa ma'ahu zawjuhu Hajar, bersama isterinya Sayyidatina Hajar. Wa kanat Makkah laisa fiha ushbun, yang mana, tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim hendak pergi ke Mekah bersama isterinya Sayyidatina Hajar.
ke Mekah, yang mana orang-orang di situ kaum tahu Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tahu bahawa apa dia tuan-tuan yang mulia, Makkatun laisa fiha ushbun. Mekah pada waktu itu tidak ada ushbur, rumput, wala syajarun, tak ada pokok tuan-tuan yang mulia. Ini diperintahkan. Wa kanat Makkatun laisa fiha bi'run, dan adalah Mekah tuan-tuan yang mulia pada waktu itu tak ada bi'run, tak ada telaga, wala nahrun, dan tidak ada sungai. Wa kanat Makkatu laisa fiha hayawanun, dan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan yang mulia, laisa fiha hayawanun, tak ada binatang, wala basyarun, dan tak ada manusia. Apa tujuannya? Tadi kata Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia, hendak pergi satu tempat, satu lembah yang namanya Mekah, hari ini dinamakan Mekah, yang mana pada waktu zaman Nabi Ibrahim tidak ada rumput, tak ada pokok tuan-tuan yang mulia, tak ada telaga, tak ada sungai, tak ada haiwan dan tak ada manusia. Apa tujuan Nabi Ibrahim tadi tuan-tuan? Nak mengajak manusia. Boleh fikir tak dengan akal kita, kita nak pergi ke satu tempat yang tidak ada kemudahan apa-apa tuan-tuan yang mulia. Tapi apa dia tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku dengan tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi ke Mekah? Wa wasala Ibrahimu ila Makkah, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Mekah, wa nazala fiha, telah turunlah dia daripada kenderaannya. Di sini tuan-tuan yang mulia tidak menyebutkan apakah kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa taraka Ibrahimu zaujahu Hajar, yang mana tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, zaujahu Hajar, meninggalkan istrinya Sayyidatina Hajar di kawasan yang mana lembah pada hari ini dinamakan Mekah. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan yang mulia, tak ada rumput, tak ada pokok, tak ada telaga, tak ada air, sumber kehidupan manusia tak ada, yang hanya semata-mata padang pasir pada zaman itu tuan-tuan yang mulia. Yang mana waktu itu bila Nabi Ibrahim alaihissalam sampai, wa taraka Ibrahim, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar, wa waladahu Ismail, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Walamma arada Ibrahim an yazhaba, bila mana tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila mana Nabi Ibrahim dah tinggalkan mereka berdua, dia hendak pergi dari situ, qalat zawjuhu Hajar, Sayyidatina Hajar seraya ataupun segera bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ila aina ya sayyidi, ke manakah kamu hendak pergi wahai tuanku? Atatrukuni huna, adakah kamu hendak meninggalkan kami di sini wahai Nabi Allah Ibrahim? Sayyidina Hajar dalam keadaan terkejut tuan-tuan yang mulia, bila mana Nabi Ibrahim nak meninggalkan seorang perempuan yang bernama Sayyidatina Hajar dan anak Nabi Ismail alaihissalam tuan-tuan yang mulia. Dan Sayyidatina Hajar dalam keadaan ragu-ragunya tuan-tuan yang mulia bertanya, kenapakah, adakah kamu nak tinggalkan kami wahai Nabi Allah Ibrahim? Kamu nak tinggalkan kami? Atatrukuni, bertanyalah kedua kalinya. Walaisa huna ma'un, di sini wahai Nabi Allah tak ada air, wala ta'am, tak ada makanan. Lalu apa yang ditanyakan tuan-tuan yang mulia? Hal amarakallahu bihadha, apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Hajar tuan-tuan yang mulia kepada Nabi Ibrahim, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibrahim, apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan yang mulia? Nabi Ibrahim menjawab, na'am, ya. Tuan-tuan yang mulia, apakah reaksi tuan-tuan yang mulia bila kita tuan-tuan yang mulia nak ditinggalkan oleh ayah kita, kita nak ditinggalkan oleh suami kita tuan-tuan yang mulia? Apa reaksi kita? Yang mana tempat tidak ada air, tidak ada telaga, tidak ada orang, tak ada satu manusia pun di situ tuan-tuan yang mulia, tak ada haiwan, bahkan semata-mata padang pasir saja tuan-tuan yang mulia. Jika orang tu dah pernah pergi ke negara-negara padang pasir seperti Jazirah Arab di China, ada sebahagian China ada padang pasir tuan-tuan yang mulia, boleh rasai bagaimanakah kehidupan mereka yang hidup di padang pasir, tanpa ada air,
tanpa ada manusia, tuan-tuan yang mulia. Pengalaman tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah saya telah merasa pun, dulu saya pernah pergi ke negara Yaman mengaji, lebih kurang daripada total semua 3 tahun. Saya telah pergi satu perkampungan yang bernama Zabit, tuan-tuan yang mulia, yang mana kampung tu, tuan-tuan yang mulia, tak ada apa-apa. Nak ambil air tu 500 meter naik keldai. Allahu Akbar. Allah Ta'ala saja yang tahulah. Alhamdulillah, dengan susah payah pada waktu tu menjadikan saya sebagai seorang manusia, alhamdulillah, mengerti soal kesusahan, tuan-tuan yang mulia. Ini dia. Salah satu kaedah mendidik anak dengan cara apa, tuan-tuan yang mulia? Didiklah kehidupan mereka dengan kesusahan. InsyaAllah benda yang senang akan datang ni, insyaAllah tuan-tuan yang mulia, akan ikut sekali, insyaAllah. Yang senang akan senang, insyaAllah. Didiklah waktu usia muda mereka ni dengan kesusahan, insyaAllah. Jadi bila mana Sayyidatina Hajar, tuan-tuan yang mulia, dia tanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim kata apa, tuan-tuan yang mulia? Qala na'am. Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa reaksi Nabi isteri ataupun Sayyidatina Hajar bila mana Nabi Ibrahim berkata yang demikian, tuan-tuan yang mulia? Qalat Hajar, berkatalah Sayyidatina Hajar, idzan la yudi'ana. Jika begitu, jika begitu, la yudi'ana, tidak mengapa. Ikut nak bagi tahu, tuan-tuan yang mulia, Sayyidatina Hajar mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan yang mulia, dia mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala perintahkan untuk Sayyidatina Hajar, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Sayyidatina Hajar dan Ismail di tengah-tengah lembah yang tidak ada manusia, tidak ada air, tuan-tuan yang mulia. Ini dia iman. Nak ceritakan kepercayaan yang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang ke-13, yang mana Syekh Ali Hasani An-Nadwi mengarang, tajuk yang ke-13 ialah Bi'ruz Zamzam, telaga Zamzam. Wa atisha Ismail, ketika mana Nabi Ismail alaihi salam, wa atisha, ketika mana Nabi Ismail alaihi salam haus, dahaga, maratan, pada waktu itu, wa aradat ummuhu an tasqiyahu ma. Bila mana Sayyidina Hajar melihat Nabi Ismail AS yang masih kecil, tuan-tuan yang mulia, melihat dalam keadaan dahaga, haus, wa aradat ummuhu, yakni ibunya kepada Nabi Ismail, iaitu Sayyidatina Hajar, melihat dia hendak menadah ataupun memberikan air kepada Nabi Ismail AS. Pada waktu itu, tuan yang mulia, Nabi Ibrahim dah tinggalkan mereka berdua. Walakin ainal ma', kata Sayyidatina Hajar, tetapi di manakah kita boleh dapat air? Berkata Sayyidatina Hajar dalam dirinya sendiri, berkatalah dia, di manakah saya boleh dapatkan air? Di manakah kita boleh dapatkan air? Tuan-tuan yang mulia, ini dia. Bagaimanakah reaksi Nabi Ibrahim pada waktu itu, tuan yang mulia, yang mana menuruti, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hendak meninggalkan Sayyidatina Hajar dan Nabi Ismail AS. Wa Makkah laisa fiha bi'run, ketika itu Mekah laisa fiha bi'run, tidak ada telaga. Wa Makkah laisa fiha nahar, dan pada ketika itu juga Makkah tidak ada sungai. Wa kanat Hajar tatlubul ma, dan pada waktu itu Sayyidatina Hajar memerlukan sangat-sangat akan air, tuan-tuan yang mulia. Kerana apa? Kerana Nabi Ismail yang dalam keadaan kecil waktu itu memerlukan air, dahaganya beliau, tuan-tuan yang mulia. Wa tajri minas Safa ilal Marwah. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan yang mulia, bila mana Sayyidatina Hajar sangat-sangat perlu kepada air? Apa yang berlaku? Ini pun reaksi kita yang berlaku juga, tuan-tuan yang mulia. Wa tajri minas Safa ilal Marwah, Sayyidatina Hajar berlari daripada Safa ilal Marwah, berjalan, berlari daripada Safa hingga Marwah.
Wa minal marwah ila safa, daripada marwah ila safa. Ini tuan-tuan yang mulia, yang mana telah dituntut bagi umat Islam yang mengerjakan haji ataupun umrah, tuan-tuan yang mulia, berjalan daripada Safa hingga Marwah, tuan-tuan yang mulia. Apa yang berlaku, tuan-tuan yang mulia? Hendak mencari air, tuan-tuan yang mulia. Bila mana air tiada, wa nasarallahu Hajar, Allah Ta'ala telah membantu Sayyidatina Hajar. Wa nasara Ismail, Allah Ta'ala juga telah membantu Nabi Ismail alaihissalam. Fa khalaqa lahuma ma'an, atau Allah Ta'ala telah buat apa, tuan-tuan yang mulia? Allah Ta'ala telah menciptakan bagi kedua mereka ini, tuan-tuan yang mulia, yang beriman dengan Tuhan Nabi Ibrahim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah menciptakan bagi kedua mereka ini ma'an, akan air. Wa kharajal ma' minal ardi, yang mana air itu, tuan-tuan yang mulia, keluarnya daripada bumi. Wa syariba Ismail, telah minumlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Wa syaribat Hajar, dan telah minumlah Sayyidatina Hajar. Wa baqiyal ma', dan banyaklah, dan tinggal banyaklah lagi, nak katakan tak hilang-hilanglah air itu. Fakana bi'ruz Zamzam, tuan-tuan yang mulia. Apa air yang keluar daripada bumi, tuan-tuan yang mulia? Fakana bi'ruz Zamzam, air yang keluar tu air Zamzam. Fabarakallahu fihi Zamzam, Allah Ta'ala telah memberkati akan air Zamzam, tuan-tuan yang mulia. Wa hadhihi hiyal bi'ru, inilah dia telaga yang mana, tuan-tuan yang mulia, yashrabu minhan nas, telah minumlah sebahagian daripada manusia, yakni yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang minum pada fil haji, pada waktu haji. Wa ya'tuna bima, dan telah datanglah mereka untuk air Zamzam ini ke negeri Mekah, tuan-tuan. Ini dia kisah yang mana Allah Ta'ala memberkati negara Mekah Al-Mukarramah, negeri Mekahul Mukarramah, yang mana hidupnya kerana air Zamzam, tuan yang mulia. Jadi Syekh Ali Al-Hasani An-Nadwi bertanya, hal syaribta ma'a Zamzam, adakah kamu telah minum air Zamzam? Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, setakat ni yang saya tahu, insyaAllah setiap rumah orang Islam mempunyai air Zamzam. Walaupun ketika kecil, walaupun ketika besar, alhamdulillah kita dapat merasa air Zamzam. Walaupun negara kita, tuan-tuan yang mulia, jauh daripada negara Arab, yang daripada di Saudi, tuan-tuan yang mulia. Inilah dia hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan satu negara, menciptakan satu negara walaupun tiada tamadun, tiada manusia pada waktu itu, tuan-tuan yang mulia. Dengan mana Allah Ta'ala mengeluarkan air, yang mana Allah Ta'ala perintahkan. Ini saja asbab, tuan-tuan yang mulia, yang mana dengan Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidatina Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, dengan menjunjung perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak jadikan sebuah negeri, sebuah bilad yang barakah pada hari ini mengeluarkan air, tuan-tuan yang mulia, air Zamzam namanya. Alhamdulillah. Jadi pengarang kitab bertanya kepada kita, maupun yang sidang penonton yang melihat, adakah kamu hal syaribta ma'a Zamzam, adakah kita semua dah minum air Zamzam? Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia. InsyaAllah nanti kita masuk tajuk yang ke-14, Ru'ya Ibrahim, yang mana bermimpilah Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah, tuan-tuan yang mulia, sidang hadirin yang melihat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk daripada saya sendiri, InsyaAllah sebelum kita mengakhiri pembacaan kitab kita, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, Syekh Ali Al-Hasani An-Nadwi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشائخنا ولجدنا ولجداتنا ولأمهاتنا ولآبائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Yang baik daripada Allah Ta'ala dan yang buruk daripada saya sendiri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.